Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Saya harap sudah dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan bagaimana kita pada malam ini sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan kitab kita iaitu Wiqayatul Insan. Dan kita pada malam ini sudah masuk ke bab topik yang barulah bukan bab, topik yang baru, tapi masih lagi membincangkan tentang benteng ghaib. Jika pada perbincangan kita pada minggu lepas kita memfokuskan kepada benteng ghaib dengan membenteng diri kita daripada perkara-perkara ghaib ini dengan menjaga kemaluan. Pada malam ini kita benteng diri kita dari perkara-perkara ghaib tersebut dengan menjaga tangan kita. Perbincangan kita pada malam ini akan bermula daripada muka surat 476. Di muka surat 476 kita ada sebuah topik yang bertajuk menjaga tangan. Ada beberapa subtopik yang terdapat di dalam topik ini. Ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Tapi Ustazah pada malam ini kita akan pergi kepada 4 sahajalah topik yang dimuatkan di dalam perbincangan ini. Jadi apa-apa yang disebutkan di dalam topik benteng ghaib ini ialah berkenaan dengan menjaga lisan kita, menjaga kemaluan, menjaga tangan, kan? Semua itu ialah bertujuan agar kita menjadi seorang Muslim dan Muslimah yang menjaga diri kita agar tidak terjebak dalam perbuatan maksiat. Sama juga halnya dengan perbincangan menjaga tangan. Perbincangan kita berkenaan dengan menjaga tangan yang pertama. Jika kita rujuk di halaman 476 kita, topik yang pertama ataupun subtopik yang pertama bertajuk menjaga tangan dari bisikan dan pujuk rayu syaitan terkutuk. Sebenarnya bagi Ustazah topik ini membincangkan tentang satu peringatan daripada Nabi SAW agar kita ni tidak sebarangan memegang senjata dan bermain-main dengannya untuk menakut-nakutkan orang lain. Dia begitu. Sebab begini, bila kita lihat pada hadis ini, iaitu hadisnya ada juga dalam kitab kita Nabi SAW melarang kita. Melarang kita daripada apa? Nabi kata di sini, la yushiru ahadukum ala akhihi bisilahi. Janganlah kalian ataupun janganlah salah seorang di antara kalian menghunuskan senjatanya kepada saudaranya. Jadi ini larangan Nabi. Nabi larang kita untuk menghunuskan senjata kita kepada saudara kita. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ. Jadi, Nabi kata sesungguhnya dia tidak tahu. Kalau, salah silap type di situ. Sesungguhnya dia tidak tahu kalau syaitan menariknya dari tangannya, lantas dia terjerumus dalam jurang api neraka. Maksudnya begini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ketika kita mengacuhkan ataupun kita mengarahkan, kita tunjukkan senjata yang ada di tangan kita ini kepada teman kita, saudara kita, ataupun kepada sesiapalah. Mungkin dengan tujuan untuk mengancam, untuk menakut-nakutkan,
Kan? Di situ kita tak tahu, Nabi kata kita tahu. Mungkin di situ ada syaitan. Yang mana mungkin dia tolak tangan kita. Betul tak? Yang mungkin dia buat kita, dia bisik pada kita, bunuh. Kita pun bunuh kan? Padahal asalnya bukan begitu. Yang akhirnya menyebabkan perbuatan itu, kita masuk ke dalam neraka. Ini kata Nabi SAW. Kenapa asalnya kita mengambil senjata itu tadi dengan sengaja untuk menakutkan dan mengancam saudara kita dengan senjata itu. Jadi bimbang, ada campur tangan daripada iblis, syaitan, jin di sini dengan perbuatan kita itu. Jadi sebab itu bila kita rujuk pada hadis yang kedua, masih lagi pada topik kita yang pertama di situ. Pada hadis yang kedua, Nabi SAW berpesan kepada kita. Apa pesanan Nabi? Nabi kata begini, tentang laknat dari malaikat. Kepada siapa? Kepada orang yang mana Nabi kata, man asyara ila akhihi bihadidatin. Siapa yang mengarahkan ataupun tunjukkan, kan memang ada niat lah tu nak takut-takutkan, menghunuskan senjata kepada saudaranya. Fa innal malaikata tal'anuhu hatta yada'ahu. Maka malaikat akan melaknatinya sehingga dia menurunkan senjata itu kembali. Wa in kana akhahu li abihi wa ummi. Walaupun dia lakukan, mohon maaf sekali lagi kesilapan Yusuf taipan di situ. 2 kali dah ni Ustazah, salah type, minta maaf mungkin nak cepat sangat tadi. Walaupun dia lakukan kepada saudara sebapa dan seibunya, maksudnya walaupun hal itu dia lakukan kepada adik-beradiknya sendiri. Jadi perbuatan ini, iaitu memegang senjata tu tadi, dengan menghunuskan, untuk mengancam, untuk menakut-nakutkan orang tersebut kan, yang untuk menunjukkan orang kita hebat dan sebagainya, ia adalah perbuatan yang dilarang oleh Nabi SAW. Dan di sini Nabi SAW menyatakan kepada kita, orang itu akan mendapat laknat daripada malaikat sehingga dia meletakkan senjatanya kembali. Walaupun apa yang dia buat itu tadi, dia lakukan kepada adik-beradik kandungnya sendiri. Jadi jelas kepada kita, pada hadis yang pertama Nabi sebutkan tentang neraka. Pada hadis yang kedua, Nabi sebutkan tentang laknat para malaikat. Laknat malaikat. Maknanya kedua-dua ini menunjukkan kepada kita bahawa ia adalah perkara dosa dan ia adalah perkara yang dilarang oleh Nabi SAW untuk kita lakukan. Yang mana perbuatan mengarahkan ataupun menghunuskan senjata itu kita lakukan dengan tangan kita sendiri. Baik, seterusnya kita lihat pada poin kita yang kedua dalam perbincangan ini, iaitu menjaga tangan kita dari pelbagai dosa. Dosa yang kedua ialah disebutkan di sini ialah menjaga tangan dari membunuh seorang Muslim. Itu saudara seagama kita yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Bakrah radhiyallahu an, dia pernah menceritakan tentang sebuah hadis. Apa hadisnya? Beliau menyebutkan begini, bahawa Nabi SAW bersabda berkenaan dengan 2 orang Muslim. Kenapa dengan 2 orang Muslim ini? Baik, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis itu, Nabi kata begini, "Idzal taqal muslimani." Jika 2 orang Muslim dia bertemu, yang mana bagaimana keadaan dia bertemu? Bisayfaihima. Jika 2 orang Muslim bertemu dengan menghunuskan pedangnya, maknanya dua-dua ni bertemu dalam keadaan yang sama-sama pegang senjata nak saling berbunuhan. Itu yang boleh kita faham di dalam hadis ini. Jadi Nabi kata apa? Falqatilu wal maqtul finnar. Maka si pembunuh dan yang terbunuh akan masuk neraka. Sekarang ada 2 orang. Kedua-dua ini Muslim kedua-duanya Muslim. Kedua-duanya bertemu sambil
pegang senjata ataupun pedang itu tadi kan, yang mana dengan niat kedua-duanya nak saling berbunuhan. Tapi kita tak tahu siapa yang akan terbunuh dan siapa yang akan membunuh. Kerana kedua-duanya saling berhadap-hadapan itu tadi, saling bertemu untuk membunuh dengan pedang yang mereka hunuskan itu tadi. Jadi Nabi kata pada sini, falaqatil, orang yang membunuh, wal maqtul, dan orang yang terbunuh, finnar, kedua-duanya dalam neraka. Jadi apabila Abu Bakar, beliau mendengar ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam itu tadi, dia rasa hairan. Ya, lalu dia tanya kepada Nabi. Apa pertanyaannya? Dia kata gini, qultu ya Rasulullah, hadha al-qatilu fama balul maqtuli. Maksudnya, qultu ya Rasulullah, hadha al-qatil fama balul maqtul. Maksudnya begini, wahai Rasulullah, saya maklum terhadap si pembunuh. Lantas apa dosa yang dibunuh? Maksudnya, orang yang dah bunuh tadi tu kita fahamlah memang dia salah sebab dia bunuh orang tu kan. Tapi kenapa pula yang terbunuh itu juga sama-sama dengan yang membunuh itu masuk dalam neraka? Jadi Nabi SAW menjawab begini. Ya, Nabi kata apa? Innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Sesungguhnya dia juga berkeinginan keras, maknanya dia ada satu keinginan yang kuat untuk membunuh kawannya tu tadi. Sebab tadi kita faham, kedua-duanya saling bertemu dan kedua-duanya memang ada keinginan keras untuk membunuh kerana kedua-duanya memegang senjata untuk membunuh. Jadi di sini, kenapa yang terbunuh itu juga masuk ke dalam neraka? Nabi kata kerana dia ada keinginan keras, niatnya. Niatnya tu dah memang ada dah untuk membunuh temannya tersebut. Keinginan dia yang kuat untuk membunuh. Jadi di sini kan, secara bila kita beginilah ya, bila kita lihat dalam mana-mana hadis Nabi SAW yang memberikan ancaman dengan neraka, yang memberikan ancaman dengan laknat, maknanya itu adalah perkara dosa yang perlu kita jauhi. Maka di sini jelas kepada kita ada ancaman neraka untuk si pembunuh dan yang terbunuh. Jadi sebab itu kita sesama Muslim perlu kita jaga hubungan persaudaraan itu. Jangan sampai kita berbunuh-bunuhan dan mula-mula bermusuh kan, bermusuh-musuhan lalu berbunuh-bunuhan pula. Sebab begini, jika kita rujuk dalam kitab kita ni ya jemaah, pada halaman 477 ada sebuah hadis daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an di situ. Nabi SAW bersabda, apa sabda Nabi SAW di sini? Sibabul muslimi fusuq. Apabila kita mencela orang muslim, itu adalah perbuatan fasik. Kita cela orang Muslim, itu adalah perbuatan fasik. Ini kita panggil sebagai dosa lidah kita. Ya, dosa lidah kita yang mana kita cela teman kita, saudara kita seagama. Dan dalam hadis ini Nabi sebutkan wa qitaluhu kufrun. Dan membunuh saudara kita yang Muslim itu, ia adalah perbuatan kekafiran, kekufuran. Maksudnya adalah perbuatan dosa besar. Sebab itu dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW yang lain, banyak mengingatkan kita tentang dosa-dosa besar. Antaranya ialah membunuh tanpa hak yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan membunuh itu dilakukan dengan tangan kita. Ya, dengan tangan kita. Maka sebab itu ia dilarang dan kita perlu jaga tangan ini. Daripada jangan sampai membunuhlah ke. Takkan kita nak bunuh orang? Tak tahulah ya, kalau dah sakit hati sangat kan. Kalau sakit hati sangat, bunuh orang, bunuh juga kita ni. Jadi ia menjadi peringatan ya kepada diri kita. Baik, seterusnya kita lihat di sini ada satu lagi yang ketiga, yang mana Nabi SAW mengingatkan kepada kita agar jangan kita ni menyentuh yang bukan mahram. Hadis ini dia lebih tertumpu kepada lelaki yang menyentuh wanita yang bukan mahram. Ancaman yang Nabi SAW sebutkan ya kepada tangan lelaki, seorang lelaki yang mana menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kalau kita kata yang bukan mahram ni, yang boleh dia nikahi. Tapi kita juga boleh bagi saya
boleh juga kita aplikasikan kepada wanita. Jika lelaki tak boleh menyentuh wanita yang bukan mahram, samalah juga kita orang perempuan tak boleh kita nak sentuh lelaki yang bukan mahram kita. Tak boleh kita sentuh sesuka hati, nak pegang sana, nak itu sini kan, gurau-gurau tepuk-tepuk tampar kan, cuik sana cuik sini. Ini adalah perkara yang menjadi peringatan. Tangan ni kena jaga. Okay, kawan tu kawan jugalah. Kadang-kadang kita berkawan dengan orang lelaki, orang perempuan kawan dengan lelaki, orang lelaki kawan dengan orang perempuan kan. Berkawan tu berkawan lah. Nak bergurau tu bergurau lah. Nak cakap apa cakap lah. Tapi tangan ni jangan nak ringan-ringan, nak pegang ke, nak tolak ke apa, itu kena jaga. Ya, sebab ia adalah perbuatan yang dilarang oleh Nabi SAW. Yang mana dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Allah, sekali lagi ya, saya tersilap di sudut taipan. Minta maaf sangat. Mungkin kelang kabut sangat tadi ya. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani yang mana status hadis ini adalah hasan. Nabi SAW mengingatkan kepada kita. Apa yang Nabi SAW ingatkan? La ayyu ta'ana fi ra'si rajulin bimikhyatin min hadidin khairun min ayyamassa imra'atan la tahillulah. Nabi kata seorang lelaki ditusuk dengan jarum besi di kepalanya lebih baik dari dia menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Nabi kata jarum besi, ataupun ada juga yang terjemahkan sebagai tombak besi kan, dia kata dicocokkan di atas kepala ini, itu adalah lebih baik pada orang lelaki itu. Sedangkan kita tahu itu adalah perkara yang dahsyat kan, kita nak cocok kepada kita dengan jarum besi, betul tak? Ia melukakan, ia menyakitkan. Tapi Nabi kata keadaan itu lebih baik daripada lelaki tersebut menyentuh wanita yang tidak halal bagi diri dia, itu yang bukan mahramnya. Samalah juga kita orang perempuan. Ya, jangan kita lihat hadis ni untuk orang lelaki je, so kita orang perempuan boleh ke Ustazah? Tak. Ya, orang perempuan pun kena jaga. Bagi saya, orang perempuan lebih lagi kena jaga. Sebab orang perempuan ni kalau cakap, tangannya suka gerak. Bagi saya lah ya, bagi saya tangannya suka gerak gini. So gitu kan. Tangan ni tak boleh diam kan. Bagi saya pun sendiri kalau cakap tangan tak boleh diam kan. Kalau biasa nampak lah kan. Bukan biasa nampak, selalu nampak kan di video ni. Tangan saya kalau berbual pun tak boleh diam. So kita ni kena jagalah ya tangan kita ni supaya tak tersentuh, tak mudah kita ni saja-saja kan nak pegang dan sebagainya. Jadi kena ingat, ini adalah peringatan yang Nabi SAW berikan. Kemudian yang di sini yang terakhir yang ingin saya bawakan dalam perbincangan kita pada malam ini, ya, iaitu larangan Nabi SAW kepada orang lelaki, iaitu memakai emas. Ya, memakai emas, iaitu meletakkan emas, cincin ke, gelang ke, apa-apa sajalah perhiasan yang diperbuat daripada emas yang dipakai oleh kaum lelaki, ia adalah perkara yang dilarang dan diharamkan. Maka sebab itu di sini ada sebuah kisah yang dikongsikan kepada kita dalam hadis ini daripada Abdullah ibn Abbas ya radhiyallahu an. Dia kata bahawa ada satu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebuah cincin emas di tangan seorang lelaki. Ya, pernah Nabi ni pernah nampak seorang lelaki ni dia pakai cincin emas lah, senang kata gitu. Kemudian apa yang Nabi SAW buat? Abdullah ibn Abbas menceritakan, dia kata ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajulin fanaza'ahu fatarahahu. Ya, fanaza'ahu fatarahahu. Nabi SAW mencabut cincin tersebut dan melemparkannya. Kemudian, apa kata Nabi? Ya'bidu ahadukum ila jamratin min narin. Nabi kata begitu. Adakah salah seorang di antara kalian menginginkan bara api neraka? Fayaja'aluha fi yadihi. Dan meletakkannya di tangannya. Bila Nabi SAW melihat ada seorang lelaki yang memakai cincin emas, Nabi cabut cincin itu lalu Nabi buang. Nabi kata kepada dia, adakah ada di kalangan kalian ini yang nak letak bara api ataupun yang nak mengumpulkan bara api lalu letak di tangan dia?
Kita nak ke ambil bara api letak di tangan kita? Kan? Nak panggang tangan sendiri pun rasanya tak nak kan? Apatah lagi nak letak bara api, kemudian kita tempatkan di tangan kita. Jadi ini persoalan Nabi SAW, ya, kepada orang itu dan juga mereka yang menyaksikan apa yang berlaku. Jadi pada masa itu ketika Nabi SAW dah buangkan cincin emas itu tadi, ya, Nabi pergi daripada tempat itu, kemudian ada orang yang berkata kepada lelaki tersebut. Hadis ini, ya jemaah, boleh kita dapati terdapat di muka surat 479. Jadi bila bila Nabi SAW pergi daripada tempat itu, ada orang yang kata kepada lelaki itu. Lelaki yang mana? Yang Nabi SAW cabut cincinnya dan Nabi buang. Jadi ada orang kata kepada dia, ambil lah cincin tu. Kan, jangan biarkan, boleh buat manfaat ini. Tapi apa kata lelaki ini? Dia kata, demi Allah, tidak. Dia takkan ambil cincin itu. Kerana apa? Dia kata Nabi dah buang. Ya, kerana ia adalah sesuatu yang iaitu cincin itu telah dibuang oleh Rasulullah SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, begitulah ya perbincangan kita pada malam ini berkenaan dengan menjaga tangan. Secara kesimpulannya, apa yang boleh saya katakan berkenaan dengan tajuk kita pada malam ini ialah, sebagai seorang Muslim, kedua tangan kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sebagai nikmat untuk kita melakukan banyak perkara-perkara yang baik. Antaranya lah perkara-perkara yang Allah perintahkan. Contohnya membantu orang lain, bersedekah, kan? Tolong orang lain angkat barang yang dia tak mampu. Bukakan pintu kepada kedua ibu bapa kita. Bantu, bantu dalam menyelesaikan apa yang diperlukan oleh orang lain, mungkin daripada sudut menaip, menulis, yang kita gunakan dengan kedua tangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan saya nak tegaskan, kenapa ia menjadi topik perbincangan dalam Binting Ghaib? Kerana kedua tangan yang melakukan dosa, ya, ia adalah perbuatan yang disukai dan dicintai oleh syaitan. Setiap apa dosalah yang dilakukan oleh anggota badan kita, ia adalah perbuatan yang disukai dan dicintai oleh syaitan. Maka sebab itu, kedua tangan ini yang Allah berikan ia sebagai nikmat, yang kita lihat dia boleh bergerak, boleh menggenggam, boleh menulis, boleh menaik, boleh pegang phone kita ni jemaah. Kan? Apa yang kita buat dengan tangan kita? Dan untuk konteks kita pada hari ini, tangan kita sebenarnya dia buat macam-macam. Ia tak perlu nak bunuh orang, tetapi mungkin kita boleh membunuh jiwa seseorang dengan kata-kata kita. Kita buat orang sedih, kita buat orang lain depres contohnya, dengan maki hamun kita, kan, dengan ayat-ayat kita yang menjatuhkan maruah orang lain, yang kita buat dengan apa? Jari jemari kita. Bagaimana? Kita type di WhatsApp, kita forward, kita share perkara-perkara yang memalukan. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama kita, yang mana kita kemungkinan besar kita boleh buat. Kerana apa? Ia hanya di hujung jari kita sahaja. Jadi berhati-hati. Ya, ingat nikmat jari jemari, nikmat tangan yang Allah berikan kepada kita. Gunakan ia pada hal-hal ketaatan, pada hal-hal kebaikan yang boleh mendatangkan pahala untuk diri kita. Namun, jika sekiranya kita, kan, dengan kedua tangan ini yang Allah berikan kepada kita sebagai satu anugerah ini, mendekatkan kita kepada kemaksiatan, inilah permulaannya untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tinggalkan perbuatan tersebut. Antara tujuannya ialah agar kita dapat membenteng diri kita dari perbuatan bisikan jahat jin dan syaitan.
Okey jemaah, itu sahaja perbincangan kita pada malam ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita, juga ilmu yang kita bincangkan pada malam ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesempatan, kesihatan dan juga ruang yang begitu luas untuk kita bertemu di minggu hadapan bagi membincangkan topik yang lain. Usaha tutup pengajian kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.